Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebelum saya buat rumusan, saya nak bawa tuan-tuan kepada satu kisah yang diulang-ulangkan dalam Isra Mi'raj ni, iaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa tanya soalan kepada Sayyidina Jibril. Ya, Sayyidina Jibril pula bila ditanya sentiasa menjawab, sedikit pun dia tak sorok. Kalau kita tengok daripada awal, ya, Nabi Muhammad tanya, ni apa pengajarannya ni mengapa ni? Orang ni ada daging yang elok, dia makan daging yang busuk, mengapa Jibril? Dia tanya Jibril. Jibril alaihissalam memberi jawapan tanpa berselindung. Beri jawapan betul. Ini ya Muhammad, ya Rasulullah, orang yang atas dunia dulu ada isteri yang sah, ada suami yang sah, tapi cari juga yang haram. Di sini kita dapat melihat akhlak seorang ulama, yaitu Jibril. Apabila ditanya oleh anak muridnya itu Nabi Muhammad yang tak tahu hakikat sesuatu, Jibril sebagai seorang ulama memberikan jawapan tanpa berselindung. Isra Mi'raj ini tuan-tuan patut dilihat dan diinsafi oleh semua para ulama. Bukan saja orang awam yang duduk di bawah. Kami ni yang duduk di atas pentas ni, lebih-lebih lagi mesti mengambil pengajaran yang banyak, terutamanya sebagai orang yang disebut sebagai ahli-ahli agama. Terutamanya pada hari ini, para ulama mesti mengambil akhlak Sayyidina Jibril, yang apabila dia melihat anak muridnya memerlukan jawapan, diberikan jawapan yang tepat tanpa berselindung. Ini akhlak seorang ulama yang kita belajar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tak ada pun kita tengok Sayyidina Jibril menyelewengkan fakta. Tak ada. Tak ada pun kita tengok apabila ditanya Sayyidina Jibril sebut, yang ni saya tak boleh jawab, sebab kalau saya jawab nanti ke Sarawak saya ditukar. Tak ada. Tak ada pun Sayyidina Jibril bila ditanya apa ini, yang ni saya tak boleh jawab sebab saya tunggu pencen dulu. Ulama-ulama yang takut menyatakan kebenaran kerana nak menjaga periuk nasi mereka, bertaubat kepada Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj mengajar kita, apabila kita telah menyarung pakaian jubah ini, apabila kita telah memakai serban pakaian ulama ini, kita mesti jadi ulama seperti mana Jibril alaihissalam menjadi ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembunyikan apa-apa fakta, beritahu kepada manusia. Yang haram itu haram, yang halal itu halal. Baru manusia akan tahu kebenaran yang sebenarnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Ahmad bin Hanbal ketika dia diajak supaya menyembunyikan fakta. Karena kalau dia terus bercakap benar, dia akan dipukul, dia akan dipenjara, dia akan dibunuh. Dia diajak untuk berbohong dalam fatwa dia. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Idza sakatal alimu famata zaharul haq. Apabila orang alim menyembunyikan fakta, bila masyarakat awam akan tahu kebenaran. Oleh itu menjadi pengajaran kepada ustaz-ustaz seperti saya, kepada para ulama, kepada para mufti terutamanya, mari kita mulakan hari ini sebagai hari untuk bercakap benar, walaupun kebenaran itu amat pahit untuk diperkatakan. Biar kita makan akar kayu, biar kita diusung ke hutan, biar kita tidur di atas simen di dalam lokap, asalkan kita tidak menjual agama ini demi untuk sesuap nasi yang hina. Kita memerlukan ulama-ulama seperti ini. Terutamanya saya menyeru kepada seluruh para mufti, yang ada 14 mufti di Malaysia ini. Mari kita belajar bercakap benar supaya rakyat faham apa itu kebenaran. Sekarang ini sukan Olimpik akan berjalan dalam bulan Ramadan. Atlet-atlet kita akan ke sana dalam bulan Ramadan. Sekarang ni masyarakat sibuk bertanya, boleh tidak boleh atlet kita berbuka puasa kerana sukan? Ini perlu dijawab dengan segera. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang saya rasa tuan-tuan nak mufti-mufti kita beri pandangan. So come on, para mufti, kamu kena amanah dengan ilmu kamu. Para ulama, dan saya ingatkan diri saya, para ulama, para ustaz, para asatizah, amanah dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Tiru akhlak Jibril alaihissalam.
Begitu juga Nabi Muhammad mengajar kita menjadi anak murid yang begitu gigih belajar. Dia tak faham, dia terus tanya. Tengok, ada Nabi dia sembunyikan. Tak apalah, tanya kemudian lah, tak ada. Dia tak faham, ya Jibril, ni mengapa ni orang ni ketuk-ketuk kepala ni? Ya Jibril, ni mengapa ni? Sebagai anak murid begitu gigih menuntut ilmu. Sebagai anak murid, orang yang dahagakan ilmu, tirulah Nabi Muhammad bagaimana gigihnya dia menuntut ilmu. Tak faham, tanya tok guru. Bagaimana dia menghampirkan diri dia dengan para ulama. Jadilah anak-anak murid yang berkasih sayang dengan para ulama. Jadilah anak-anak murid yang senantiasa mendampingi para ulama. Karena para ulama sahaja yang boleh menerangkan kepada kita maksud ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang banyak lagi kita tidak memahami rahsia-rahsianya. Saya rasa itu saja. Dan saya nak membaca sepotong hadis sebagai penutup. Nabi ajar kita, ya, kun aliman, jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, jadilah orang yang belajar daripada orang alim. Au mustami'an, ataupun kamu mendengar daripada orang alim. Au muhibban, ataupun kamu sayang orang alim, sayang penuntut-penuntut ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima, alim pun tidak, dengar daripada orang alim pun tidak, sayang orang alim pun tidak. Nabi kata engkau akan musnah. Tuan-tuan, mari kita amalkan hadis ini. Saya sedang berusaha untuk membangunkan pondok saya yang kedua di Pulau Indah. Pulau yang indah tapi sepi dengan majlis ilmu. Jadi saya dah dapat sebidang tanah untuk bangunkan sekolah pondok saya. Sekarang ni pondok saya berada di Bandar Puteri dengan 70 orang pelajar-pelajar yang sedang gigih belajar ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghahnya, ilmu fiqahnya, di samping mereka menghafal Quran. Sekolah ini tidak mendapat bantuan daripada mana-mana. Jadi kami nak bangunkan bangunan sekolah kami yang telah reput dimakan oleh anak-anak yang memerlukan belanja paling tidak pun sebanyak 40,000. Saya telah mendapat kebenaran daripada Jais untuk meminta infak daripada tuan-tuan yang sudi untuk berderma. Jadi lepas solat isyak nanti, dengan keizinan daripada pihak masjid yang telah diberi pada saya nak letakkan tabung-tabung ini. Kalau tuan-tuan sudi, infakkanlah sekadar kemampuan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan petik buahnya nanti di syurga. Seperti mana Nabi lihat dalam Isra Mi'raj, bagaimana orang itu dia memotong padi, memotong pokok, potong aja tumbuh balik, potong balik, tumbuh balik, tak habis-habis. Begitulah ganjaran untuk orang yang banyak bersedekah, hartanya takkan habis-habis. 10 tahun saya jadi eksekutif di pusat zakat negeri Selangor. Kutip zakat dengan Tan Sri, dengan datuk-datuk, dengan orang-orang kaya ni. Saya tak pernah jumpa seorang Tan Sri, seorang datuk di bawah jambatan jadi orang miskin. Bila tanya Tan Sri, mengapa jadi miskin ni? Kerana aku banyak bayar zakat lah ni, banyak bersedekah. Tak ada, tuan-tuan. Biasa saya jumpa orang-orang yang bayar zakat ini, tuan-tuan, makin lama rezekinya makin besar, makin luas. Jadi ini pengajaran yang kita dapat daripada Isra dan Mi'raj ini. Sekian, wallahu alam.